Okay, ada separuh lagi ni, tak ada. Saya tunggu lagi 2 minit. Minta kawan-kawan you masuk eh. Okay, saya mula dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Ya, kita masih pagi. Sebelum tu kita mulakan kuliah kita dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Okay, so before we start sepatutnya kelas kita hari ini dijalankan secara face to face. Kita dah moving into face to face kan. Tapi memandangkan masih ada pelajar yang quarantine, so kita tak dapat nak buat lagi. So hopefully next week kita boleh mulalah kelas face to face, which is I'm quite eager to meet everyone secara bersemuka. Dan saya rasa itu adalah pilihan yang lebih baik lah berbanding online. Okay, tapi tak apalah, minggu pertama ni is not that much. Okay, cuma saya share sedikit lah dalam kelas saya sebelum saya terangkan apa kursus ini tentang apa. Saya sangat pentingkan satu punctuality. Dan kalau saya tanya soalan, tolong jawab. Okay, dan soalan saya tanya tu bukanlah bermakna saya nak jawapan yang betul, tidak. Biasanya soalan saya adalah berbentuk pendapat. So any opinions ataupun apa sahaja pandangan kamu, okay, bergantung kepada soalan yang saya tanya, diperakukan. Saya bukan nak mencari salah atau betul, but I just want to have your involvement dalam kelas, especially bila kita online. Okay, so it's a big challenge. It's quite a challenge for me for the past 2 years. Kita nak
orang kata ada interaktif punya connection, sebabkan halangan dari segi kita tidak dapat berjumpa secara bersemuka. So untuk kelas ni saya sangat menekankan you guys punya involvement. Sebab saya tak nak pelajar saya diam 1000 bahasa. Kalau saya tanya 10 kali lah tak jawab. Please be involved. Don't worry, I'm not eating people, but tapi jika perlu mungkinlah saya akan buat. So itu adalah satu benda, dan juga tolong punctual. Jika kelas kita nanti bersemuka, tolong masuk kelas awal, dan saya mahu bila kita bersemuka tu komputer depan dah buka, dan saya biasanya akan berikan slide saya lebih awal lah kepada kelas rep untuk letak kat depan. And I'm very serious about the attendance. So please be a good student, please be a good human being. Okay, so kita kembali kepada kursus kita. Semua boleh dengar suara saya? Semua boleh dengar suara saya? Jelas. Boleh ada tu. Okay, kejap saya ada call daripada Krim kejap. So kelas kita adalah pelakuan organisasi, CDA 10403. Ini adalah memang kursus yang saya ajar daripada dulu lagi, daripada saya masuk FSSG dulu. Inilah kursus yang saya sangat sayang. Cuma to remind you, slide kursus ini akan dipancarkan di dalam bahasa Inggeris, kerana saya menggunakan buku daripada luar untuk saya bentangkan kursus ini. Tetapi engagement, dan saya akan buat what we call this, translate kan apa point yang penting semasa pengajaran saya. So nama saya Dr. Wan Muhammad Zain, panggil saya Dr. Azim. Dan you guys, ikutkan you guys semester 1, tahun 1 semester? Sekejap Semester 2. Hello, Assalamualaikum. Hello. Tahun 1 semester 2. Jadi kita belum pernah berjumpa sebelum ni? Ya, belum. Okay, so welcome. Welcome to my class. 50, awak semua 50 berapa orang? 50 orang kan? Okay, so saya sangat mengharapkan. Dan satu lagi untuk kelas saya, memandangkan kita dah ada tutorial, so awak semua nak tutorial secara bersemuka atau online? Saya bagi pilihan. So tutorial tu basically kita akan more to discussion lah. Okay, saya akan pecahkan kamu kepada group. Kita akan berbincang, kita akan buat round table discussion, which is more fun lah. Dan juga semua presentation saya akan buat masa tutorial. Okay, so tak apa, nanti kita decide. Okay, so ini adalah nama saya. Okay, kod kursus, jam kredit 3 jam kredit. Okay, basically 3 jam kredit ni mewakili 120 jam contact hour saya bersama awak selama 14 minggu. Okay, dan kursus ini di bawah SSAD. Okay, dan itu nombor telefon saya, tolong simpan, tapi tolong jangan WhatsApp saya masa saya cuti atau malam. Okay, saya dah warning dulu beberapa kali kat student saya, tapi masih lagi ada yang buat lah, ada yang degil. So this time saya takkan bagi kompromi lah. Okay, so anyone yang WhatsApp saya waktu malam, saya mungkin akan ambil tindakan lah. Okay, please WhatsApp saya masa waktu kerja sahaja. Okay, waktu malam saya nak rehat. Okay, so itu email saya. Okay, so sebelum kita mula, apa yang you faham tentang pelakuan organisasi? Apa yang dalam first came to your mind yang bila bercakap tentang pelakuan organisasi? Anyone? Sebelum saya pick and choose. Apa yang you guys nampak dalam pelakuan? Apa yang you nampak? Apa itu perlakuan? Apa itu organisasi? Anyone?
Prof, doktor. Okay, sila. Siapa bercakap? Khairul? Khairul Haikal. Boleh buka, Ya, boleh, ya. boleh buka kamera ke? Okey. Boleh buka kamera tak? Ah, boleh boleh je Okay. Alright. Silakan. Haikal. Okey, Saya apa panggil, yang nak panggil you Haikal ke faham pasal Khairul? Nak panggil panggil. Ikal lah, Ikal. Okay. Haikal lah Okey. Saya panggil Ah, pendek. Okay, teruskan. apa yang saya faham tentang perlakuan organisasi ni adalah perlakuan yang ada di dalam sebuah organisasi untuk mencapai matlamat tujuan. Maklumat tujuan. Okay. Maksudnya apa yang setiap pekerjaan yang ada di dalam organisasi, sama ada dia tu seorang human resources ataupun seorang sales, untuk mencapai matlamat syarikat tersebut Hmm. ataupun matlamat sesebuah kumpulan. Itu yang saya faham lah, apa yang saya sendiri yang faham. Okay. So, perlakuan untuk mencapai matlamat organisasi lah basically. Ya. Okay, thank you Haikal. Okay, next siapa dekat sini ada lagi? Saya nak minta lagi pandangan. Okay. Mazidah. Mazidah kelas rap saya ke? Mazidah Fazlina. Ya, saya doktor. Okay, boleh apa itu yang you mungkin you tak pernah come cross sebelum ni. Okay, apa yang you rasa secara spontan, apa itu pelakon organisasi? Apa yang you faham? Macam Haikal tadi dia kata pelakon organisasi adalah satu benda yang dilakukan di dalam organisasi untuk mencapai matlamat. Okay, matlamat tu sangatlah universal. So what about you, Mazidah? Apa itu organizational behaviour? Um, saya rasa macam mungkin maksud saya hampir sama dengan apa yang dimaksudkan oleh Haikal tadi. Okay. Cuma perlakuan mungkin macam mana behaviour sumber manusia, macam mana kata, Okay, tak apa. sumber manusia itu sendiri dalam sesebuah organisasi. You talk about sumber manusia, human resource. Okay. Fokus pada sumber manusia. Alright. Okay, thank you. Saya nak satu lagi jawapan. Satu lagi jawapan. Siapa-siapa? Kalau face to face ni saya dah bagi gula-gula dah satu ni. Ni saya boleh bagi thumbs up je lah Afiq Azli. Afiq Azli, Ya, doktor. apa itu pelakon organisasi? Dari sudut pandang awak, dari sudut personal awak. Saya tak minta dari sudut theoretical lah, saya minta dari sudut personal awak. Apa yang you faham tentang pelakon organisasi? Pada pendapat saya, pelakon organisasi ni dia macam kita mengkaji kelaku individu tu dan kumpulan. Kumpulan ni organisasi tu lah. Okay. Itu saja? Itu yang saya faham. Okay, thank you. Okay. Okay, saya tak cakap semua betul, semua salah. Okay, tapi semua daripada kamu ada pandangan dan ada pemahaman sedikit tentang. Okay, macam Haikal kata, dia kata matlamat. Macam Mazidah kata, itu adalah human resource. Okay, Afiq menyatakan tentang teamwork kan? So, basically, semua tu betul. Tetapi, aplikasi pelakon organisasi ni bukan sahaja you nampak dari sudut pandang you as a worker ataupun you as a employer, majikan. Tetapi dalam kehidupan seharian kamu. Contohnya, bila you dalam kelas, you tengok behaviour kawan-kawan you. Itu adalah salah satu bentuk aplikasi secara tidak langsung apa itu pelakon organisasi. So, apa itu pelakon organisasi sebenarnya? Okay. Kursus ini memberi pendedahan kepada para pelajar mengenai aspek-aspek pengurusan seperti model pendekatan pelakon organisasi, tanggapan, nilai, motivasi, sikap dan kepentingan pasukan dalam organisasi.
Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar berhubung aspek kepimpinan, komunikasi selain konflik dan tekanan peranan kuasa dan politik. Okay. So, selama 14 minggu tu saya akan bawa awak through the journey daripada pengenalan peranan pengurus, budaya dalam organisasi itu bukannya budaya yang you tengok orang menari kat luar tu, tidak. Budaya itu adalah work culture. Tengok work culture dia macam mana. You boleh differentiate. Work culture Google dengan Microsoft berbeza. Work culture Samsung dengan Apple berbeza. Work culture between McDonald's dan KFC berbeza. That is work culture. Okay. Do you prefer to go to McDonald's atau KFC? Anyone? Ni soalan cepu math. You guys soal mau makan kan? You guys prefer pergi McDonald's atau KFC? Boleh bantu saya dengan jawapan? McDonald. Kenapa? McDonald's? Slide, nampak ke slide saya? Slide saya nampak kan? Clear ke slide saya? Ya. Okay. Pengenalan khusus kan? Prof tak gerak lagi ya? Betul, tak gerak lagi. Masih di sini. Okay. Okay. So McDonald's. Kenapa you choose McDonald's? Why? Selain pada makanan lah. We talk about selain pada makanan ni. Kenapa you choose McDonald's? Seronok ni kalau buat kelas ni, memang seronok kita buat perbincangan sebenarnya. Because it's happen everywhere. Okay, saya bagi dulu jawapan. Tapi next time I want you to give the answer. Kalau kenapa saya prefer pergi McDonald's? Bukanlah saya suka sangat McDonald's, so tidak. Tetapi kerana you feel the service from beginning till the end, kita rasa kita dilayan dengan baik. Okay, saya pernah masuk buat lawatan ke dapur McDonald's. Lama dah ni, zaman saya belajar dulu. Kita ada buat lawatan. And kita boleh nampak, saya pergi ke Golden Arch dekat Damansara tu. Saya boleh nampak cara mereka bekerja. Daripada head of department dia, sehinggalah restaurant manager dia, sehinggalah pekerja dia. Mereka bekerja sehingga belakang itu komunikasinya cukup baik. Kalau you tengok communication ataupun PR, public relation, staff McDonald's berbanding KFC, McDonald's lebih baik. The way they groom the staff are better than KFC. So benda itu diterjemahkan dari kesemua. Even kalau you tengok macam mana McDonald's mempromosikan produk makanan mereka, walaupun makanan baru tu, mereka faham tentang marketing berbanding dengan KFC. Mereka faham aspek visual berbanding dengan KFC. Itu yang saya nampaklah secara ringkas. Okay? Okay, kejap Saya ni kena call cream sebab saya punya grant penting. Kejap saya cuba. Kejap bagi saya few second. Try to get. Hello, Assalamualaikum Kak Imi. Okay, saya sebenarnya hari tu, saya bagi saya kejap Hello. Hello Kak Imi. Line tak berapa.
Okay, sorry. Saya kena jawab juga phone call tu sebab melibatkan geran saya. Okay, kita balik minta maaf. Okay, so jadi kursus ini nanti saya akan go through topik yang kita akan pergi. Okay, so basically melibatkan kesemua pengurusan. Cuma saya tak adalah bercakap tentang maintenance, bercakap tentang legal, tidaklah. Okay, more on how you work with people and dan benda tu melibatkan komunikasi, pengurusan konflik, tekanan kerja, dan dari segi diversity, dari segi motivasi pekerja, dan kita akan go through pelbagai teori dalam pelbagai organisasi. Teori yang sangat menarik yang kamu boleh relate dengan diri kamu sendiri. Okay, next slide. Ini hasil pembelajaran program. Okay, ada 8. Kemudian hasil pembelajaran kursus. Okay, mengetahui dengan jelas dan luas mengenai isu kemahiran pegawai organisasi, mengenal pasti isu baru dengan penuh keyakinan dan berhemah, mengaplikasi kaedah pegawai organisasi dalam memahami masyarakat. Dan ini adalah kemahiran boleh pindah yang kita ada. Ya. Kita akan mengukur. Ingat ya, kursus ini mengukur. Bila you tengok kemahiran boleh pindah ni, jangan ambil mudah. Ya. Kursus ini akan melihat kepada kemahiran pengetahuan dan kognitif kamu, kemahiran komunikasi, kepimpinan dan juga kemahiran kerja berpasukan. Yang terakhir, kita akan melihat kepada kemahiran pengurusan maklumat dan juga pembelajaran sepanjang hayat. So, itu yang saya akan nilai dalam kursus ni dan itu yang telah termaktub di dalam kamu punya lesson plan. Ya, plan pengajian kamu yang kita tak boleh lari pun. Saya tak boleh susulkan hati ubah. Jika itu yang telah digariskan, yang tu saya akan ikut. So, remember that. Okay. So, ini adalah penilaian yang akan dijalankan. Okay. Quiz 20%. Tugasan ada 2. Okay. You guys can form your group now. Okay. Pembentangan projek 20%. E-portfolio projek 10%. Peperiksaan akhir 50%. Total is 100%. Okay. So, saya akan pergi satu persatu fokus penilaian ini. Pertama, quiz insyaAllah akan dijalankan dari topik. Hello. Okay, boleh. Nanti saya WhatsApp kat Amin. Okay, baik. Alright. Okay, quiz dari tajuk 2 hingga 5 insyaAllah, ataupun kalau saya baik hati mungkin saya tak cover sampai 5 lah, mungkin 2 hingga 4 ke ataupun 2 dan 3 bergantung Dan quiz tolong class rep remindkan saya 2 minggu sebelum minggu ke-7 remindkan saya untuk quiz. Mazidah, boleh tolong remindkan saya, thank you. Dengar ke? Okay, baik. Okay. So you slide ni you kena digest lah. Okay. Dan peperiksaan akhir akan merangkumi 6 topik. Okay. Cuma topik tu saya akan tentukan kemudian. Okay. Ikut mood saya nak bagi topik mana yang saya rasa sesuai. Dan kemungkinan besar saya akan jalankan peperiksaan akhir dalam bentuk multiple choice question. Bergantung kepada peperiksaan lah. Saya kalau kita masih boleh, kita akan exam dalam secara face to face, mungkin saya akan ubah. Tetapi sekiranya full masih online exam, saya akan buat MCQ. Okay. Good. Ini penting. Pembentangan projek. So you guys akan perlu form kumpulan. Dan saya tak nak satu kumpulan tu semua lelaki, semua perempuan. Tak nak. Saya nak campur. Okay. So nanti by next week saya nak nama kumpulan. Class rep bagi kepada class rep. Saya nak nama kumpulan dan saya akan bagi rubrik kepada semua, kepada class rep, dan class rep akan bagi kepada ketua kumpulan. Dan saya nak rubrik itu telah diisi nama dan ahli kumpulan. Okay. So, fahamkan tajuk pembentangan projek ini. Okay, kejap Bagi saya few second.
Alright. So, kamu okay? Tolong take note ya. Pembentangan projek. Okay? Kamu diminta untuk melakukan pembentangan secara bersemuka di dalam kelas semasa tutorial minggu ke-13. Okay? So, before that, saya baca dulu apa yang perlu kamu lakukan. Okay? Workplace Solutions Consulting, WSC ialah syarikat perunding yang membantu organisasi meningkatkan prestasi melalui peningkatan tenaga kerja. Kumpulan anda adalah perunding. Okay, you are the consultant of the WSC. Untuk WSC dan telah ditugaskan untuk projek yang melibatkan kamu adalah perunding. WSC ini adalah perunding untuk syarikat teknologi besar Saurian System Incorporated ataupun SSI. Okay. Saurian tu teka saya ambil nama daripada mana? Saya ambil nama daripada The Adams Project dalam Netflix saya tengok semalam. Okay. Syarikat sedang mempertimbangkan beberapa perubahan organisasi untuk bertindak balas dengan lebih baik kepada perubahan pesat dalam persekitaran perniagaan. Ya, anda perlu berjumpa dengan jabatan dan bidang yang berbeza dalam syarikat untuk menganalisis dan menilai status quo. Pada akhir penyiasatan anda dan pasukan anda akan mengemukakan cadangan untuk perubahan dalam organisasi. Okay. Okay. Sedikit cerita dalam kes. So basically, isu utama dia adalah isu kepelbagaian ataupun workplace diversity. Okay, you tahu kan, di tempat kerja ada pelbagai lapisan masyarakat. Peringkat umur yang berbeza, berbeza agama, berbeza etnik. Okay. So itu adalah isu utama dia. Okay. Sebelum mesyuarat pertama dengan kaki tangan SSI, anda menyimak senarai isu yang telah dikumpulkan. Sekejap. Hello. Ya. Yeah. Oh ya ke? Saya dah check. Oh ya ke? Oh, okay. Hmm. Mhm. Okay, sorry lagi. Alright. Okay. So, pembentangan projek ni tadi, um,
Okay, sebelum mesyuarat pertama dengan kaki tangan SSI, anda menyemak senarai isu yang telah dikumpulkan melalui perbualan awal dengan pelanggan baharu. Ni saya bagi situasi. Salah satu isu yang telah kenal pasti untuk penilaian lanjut melibatkan sifat berbilang generasi tenaga kerja dalam kawasan pembangunan perisian di SSI. Nampaknya terdapat banyak konflik yang dilaporkan antara kaki tangan. Disebabkan oleh pertumbuhan pesat syarikat melalui pemerolehan syarikat teknologi yang lebih kecil, organisasi itu telah mengembangkan organisasi pembangunan yang terdiri daripada baby boomers, generasi X dan millennium. Okay, baby boomers ni generasi tok nenek kita ataupun generasi mak ayah saya lah. Generasi X adalah generasi saya ataupun selepas saya. Millennium adalah generasi yang lahir pada normally daripada tahun 2005 ke atas macam tu lah. Anda bertemu dengan ahli organisasi pembangunan perisian untuk mendokumentkan isu berbilang generasi yang telah dilaporkan, iaitu orang ramai ada isu berkaitan dengan ketidakserasian dan bekerjasama tidak mampu bekerjasama dengan baik. Semasa mesyuarat didapati bahawa individu yang mewakili baby boomers kebanyakannya adalah lelaki kulit putih. Manakala millennium nampaknya terdiri daripada orang dari warga negara asing, orang berkulit berwarna dan wanita. So diversity. So basically, isu di sini adalah ketidakseimbangan dan mereka tidak boleh bekerja dengan baik dalam satu organisasi. Sepatutnya bila lebih diverse, lebih mudah bekerja. Tapi sekarang ni isu SSI adalah diversity lead them to hostile working environment. Persekitaran kerja yang sangat tertekan kerana masing-masing tak boleh go masing-masing. Okay? Orang baby boomers ada kepala dia, millennium ada kepala dia. Itu maksud dia. So tugas kamu sebagai konsultan, apa yang kamu kena buat? Okay? Next slide. Tugas anda. Pertama, ingat kembali faedah, cabaran, benefit dan challenges mempunyai tenaga kerja yang pelbagai. Apa itu pentingnya workforce diversity ni? Okay, menggunakan apa yang telah anda pelajari. Okay, kita akan go through dalam kursus nanti. Daripada kandungan kursus dan perbincangan kelas anda yang seterusnya, fikirkan tentang masalah berat sebelah individu, malah anda sendiri. You as a consultant, put yourself in their shoes. Okay? Put yourself in their shoes. Kalau orang discriminate kita, orang bias kat kita, apa yang kita rasa? Okay? Itu maksud dia. Tugas kedua anda, sekarang alihkan perhatian kepada pengurusan organisasi yang pelbagai. Apakah langkah yang anda akan ambil untuk memupuk organisasi inklusif? Maknanya, macam mana nak nurture ataupun nak normalize organisasi yang boleh ada keseimbangan dan keharmonian bila bekerja bersama. Okay? Bagaimanakah anda memastikan bahawa ia dikekalkan dan dipertingkatkan? Itu tugas anda yang perlu dibentangkan di dalam pembentangan. Okay? Hasilkan pembentangan. Pertama, menggunakan Prezi, bukan PowerPoint. I don't want you to use PowerPoint. Saya nak you pakai Prezi. Find it, apa itu Prezi? Mudah sahaja. It's more interactive, it's more creative. Okay? Pembentangan perlu merangkumi. Pertama, pengenalan permasalahan latar belakang syarikat SSI. Saya bagi kajian kes ni contoh, situasi. Tetapi you can create your own SSI. Tapi company tu mestilah Saurian System Incorporated. Itu you punya company. Tapi you nak buat latar belakang, buatlah latar belakang macam mana pun. You nak refer to what company you buat, you can create your own SSI. Peranan kumpulan sebagai perunding bagi SSI. Tugas kamu sebagai perunding, apa itu peranan kamu? Dan semua perkara yang dinyatakan di dalam tugas anda. Okay. Pembentangan adalah selama 15 minit. Soalan jawab selama 5 minit yang akan dijalankan dalam sesi tutorial minggu ke-13. Okay. Pembentangan ini akan menilai kemahiran komunikasi, kepimpinan dan kerja berpasukan. Okay, ada soalan buat setakat ni? Any questions? Semua okay? Clear? Okay. So right now, kamu tak perlu tunggu saya ajar subjek kepelbagaian tempat kerja, workforce diversity, tak perlu. Starting from now, form your groups and kena cari material. Kenapa saya suruh you cari material? This is it.
ini tugasan kedua kamu sebagai kumpulan, kamu kena hasilkan e-portfolio. Dan e-portfolio kamu mestilah dalam bentuk QR code. Tak perlu hantar yang secara printed. Saya nak QR code je. Okay. So apa yang kena ada dalam e-portfolio tu reflect balik kepada projek 2 ni adalah di bawah projek yang sama tapi berbeza tools. Okay, e-portfolio ni kita nak melihat kepada kemahiran pengurusan maklumat dan pembelajaran sepanjang hayat. Okay. So ahli kumpulan diminta untuk menghasilkan refleksi tentang perkembangan dan proses menyiapkan projek selama 13 minggu you buat benda tu. Kena ada reflection. Okay, buatlah dalam bentuk apa pun, format apa pun, apa yang you belajar, macam mana you involve dalam group, macam mana you perbincangan berlaku, apa yang you belajar daripada kerja berkumpulan, apa yang you belajar daripada bagaimana cara mencapai matlamat untuk menyiapkan projek ini. Okay. Yang kedua, kamu kena hasilkan rumusan eksekutif menerangkan tentang strength, weakness, opportunity, threats projek kamu. Saya nak hanya 2 muka surat sahaja. Okay. Kemudian kenal pasti bahan sokongan bertulis. Saya nak 4 artikel penyelidikan yang digunakan sebagai rujukan utama untuk menyiapkan tugasan. Kenal pasti video, 2 video sahaja yang digunakan sebagai rujukan utama. Masuk video tu mana-mana lah. You nak tahu kat Vimeo ke, you nak tahu kat YouTube ke, up to you. Yang terakhir, saya perlukan rangka kerja dan frame dalam menyiapkan projek dalam bentuk diagram ataupun infografik. So, ini akan menilai, saya cakap lagi sekali, kemahiran pengurusan maklumat dan pembelajaran sepanjang hayat. So, jadi dekat saya hanya perlu hantar QR code. Okay, hanya perlu hantar QR code dan saya nak QR code itu dimasukkan di dalam pembentangan you dalam pembentangan. Maknanya bila you bentang, saya boleh scan QR code tu, keluar you punya e-portfolio. Okay, faham semua? Ada apa-apa soalan? Okay, mungkin pada awalnya kamu rasa macam banyak tapi tidak. E-portfolio ni sangat simple sebab 10% je. Okay, refleksi. Nanti saya akan bagi contoh refleksi tu bagaimana. Rumusan eksekutif, basically apa yang you boleh rumuskan daripada projek you, tapi saya nak tengok dari segi SWOT analysis. Okay. You nak buat dalam bentuk apa, buatlah. Kenal pasti bahan sokongan, 4 artikel penyelidikan. Okay. Saya nak 2 video dan juga rangka kerja. Okay, itu sahaja. Okay. So apa yang dikatakan sebagai lifelong? Apa itu lifelong learning? Pembelajaran sepanjang hayat ni apa? Saya sebagai you punya pensyarah, sebagai you punya facilitator, nak pastikan pelajar saya bukan sahaja belajar untuk exam, untuk kelas saya, bukan. Saya nak membina you menjadi orang yang ada confidence, orang yang ada kemahiran mengurus maklumat dengan baik, orang yang resourceful, orang yang boleh, yang sentiasa open-minded dan ada certain values yang you boleh carry out sampai bila-bila. Okay, sebab tu saya telah kat sini. Benefits of lifelong learning. Nurtures curious minds. Keeps you up with a constant changing world. Builds new skill. Improve those already have. Maknanya, you kena improve all the time. Dulu masa you SEM lepas, you rasa macam ni. Okay, SEM ni kena improve. You are getting better. Not just in terms of your academic, tapi in terms of your how you think, how you act. Okay. Dan saya sangat suka student yang open-minded. Okay? Dan juga increases wisdom. You ada wisdom dalam diri you. Wisdom kalau ikutkan, you ada certain courtesy in yourself. Okay? So, ini adalah kursus yang saya akan terangkan. Kita akan go through selama 14 minggu. Okay? Kita akan sail sama-sama 14 minggu. Kuliah. Okay? Hari ini adalah kuliah 1, pengenalan. Minggu depan kita akan masuk kepada pengenalan kepada perlakuan organisasi. Kuliah ketiga, peranan dan persiapan pengurus, pengurus dan etika pengurusan, seterusnya budaya dalam organisasi, asas gelagat individu, sorry for the spelling, penilaian personality sangat banyak teori. Okay, sangat banyak teori. You need to bear with it. Konsep motivasi. Okay, motivasi ni banyak cara. Ada orang bagi reward, ada orang bagi punishment. Okay, pengurusan stres. Okay, this can be applied to your life as well. Kumpulan kerja, konflik dan komunikasi, banyak benar spelling error. Asas struktur organisasi, kepimpinan dan terakhir perubahan, change dan pembangunan organisasi. Okay, itu sahaja untuk minggu ini basically.
Okay, sebelum tu ada apa-apa soalan ke? Ada apa-apa soalan? Any question? Doktor. Tak Tak ada. ada. Ya, ajak. Ya, saya. Siapa? Doktor, saya nak tanya. Untuk satu grup tu ada beberapa orang yang doktor fix ke macam mana? You Jumlah guys pelajar. pilih. You guys pilih. Saya, okay, kita ada, Mazidah, kita ada berapa orang? Saya lupa dah. Saya tak pasti. Sekejap, saya buka sekejap saya punya attendance list. Dan Mazidah, saya akan buat, okay, kalau sekarang ni yang hadir berapa orang dalam saya punya Webex ni? 50. Semua ada lah maknanya. Sekejap sekejap saya buka je lecture saya. Attendance. Alright. Okay, basically you have 51 Okay, 51. Jadi saya boleh okay, sekejap. 51 bahagi 7. 7 kumpulan 7 kumpulan ke 8 kumpulan Okay, saya nak 8 kumpulan. Satu kumpulan dalam 6 orang. Boleh? Okey, boleh doktor. Okay, satu kumpulan 8 dan saya nak campur saya tak nak sebab kita punya topik ataupun isu yang kita nak bentangkan adalah diversity. So saya nak ada diversity lah dalam you punya kumpulan. Okay, so basically saya tak nak sebelum saya ulang lagi ataupun you tanya, minggu 13 adalah minggu untuk hantar semua assignment. Pembentangan akan berlaku pada minggu ke-13. QR code pun akan dihantar pada minggu ke-13. Nanti saya akan pass kepada kepada Mazidah rubrik penilaian. So minta semua ahli kumpulan isi rubrik tersebut isi rubrik tersebut mengikut folder masing-masing. Saya bagi you dalam Google Drive Mazidah, by group, maknanya dalam Google Drive tu saya akan bagi 8 kumpulan terus punya rubrik. Boleh? Okey, boleh. Dan saya nak kumpulan tu ada nama, boleh tak? Saya rasa kadang saya macam dry rasa bila letak kumpulan 1, kumpulan 8. Okay, so saya akan letak kumpulan tu sendiri, nama dia apa. Okay, you semua bekerja dalam satu kita panggil apa tadi, consultation company kan, WCS ke apa tadi, tapi you ada nama kumpulan sendiri. Saya nak you buat. Okay, saya akan create nama kumpulan tu lah. Okay, so nanti identify lah masing-masing, pandai-pandai lah masing-masing bahagi you nak nama kumpulan yang mana. Okay, so lagi satu, minggu ni kita ada tutorial kan, Mazidah, hari apa jadual? Hari Rabu ke tutorial kita? Hari Selasa doktor. Selasa. 1 jam kan? Ya, betul. Okay, saya tetap akan buat tutorial tu sebab tutorial tu wajib kalau ikutkan. So, kita tetapkan tutorial. Saya harap kita boleh jumpa face to face hari Selasa ni. Tapi tengok macam mana, nanti saya tanya Dr. Asmawi. Kalau tak boleh, kita buat online lah. So, tutorial tu basically, untuk hari Selasa ni, saya akan go through kepada lebih kepada you kena duduk dalam kumpulan masing-masing. Saya akan bagi masa kamu untuk berbincang dan mungkin dalam masa 30 minit berbincang tu kita akan buat sedikit pembentangan lah, very short discussion. Okay, semua noted So hari Selasa pukul 11 tutorial kita. Alright, so saya rasa itu sahaja untuk kelas kita minggu ini.
Oh, saya ada 53 participant. Ada yang terlebih. Maknanya minggu ni semua datang ke? Saya nak tanda dalam saya punya attendance. Kejap ya. Sekejap ya. Saya buka drive saya sekejap. Okay. Okay, saya rasa itu saja untuk kelas minggu ni. Basically, Doktor, ya saya. maaf saya nak tanya untuk kelas tutorial hari Selasa ni, Okay. jadual kelas A, kami ada jadual dalam kelas A ni memang ada tutorial. Okay. Tapi untuk kelas B, dia ada subjek teras yang lain. Dia bertindih. Macam mana tu? Maknanya tutorial tu untuk kelas, untuk group A saja kot saya rasa. Oh, Dia tak buat sama. Tak apa, kalau gitu nanti untuk group B ada ni ke? Sekejap ya, saya buka balik jadual saya. Kejap. Sorry saya... Okay, sekejap. Okay, section group. 2A, you ada 2A, 2B kan? Okay, tutorial dan 2C. 2C Okay, CDA 10403 tutorial SSM. Oh, ya ke, dan jadual saya dia hanya tulis. Dia tak tulis pula. Okay, ikutkan untuk semua ni sebenarnya. A dengan B. 20809. Maknanya tutorial saya, okay. Tak apalah macam ni. Kalau tutorial tu saya rasa tengok macam mana. Nanti saya go through balik. Boleh? Okay, boleh. Sepatutnya tutorial ni ada okay, jadual ni issue kot. Okay, tak apa. Alright, tak apa Mazidah. Thank you so much. Okay. Okay. So, boleh buka kamera ke saya nak ambil gambar lah? Saya nak ambil gambar, boleh? So, okay ke first class? Harapnya semua untuk kelas ni saya expect untuk semua rajin membaca lah, rajin buat rujukan. Sebab banyak sangat material yang berkaitan dengan pelakon organisasi ni.
So it's a waste of energy lah kalau you tak buat benda tu. So cuba baca dan kongsi dalam kelas nanti. Okay, bila kita buat tutorial especially, kita boleh bincang tentang isu semasa. Okay. Even isu antara Ukraine dengan Russia pun you can relate with peraturan organisasi. Okay. Why at the end the government decided to attack Ukraine, and you should understand the geopolitics of it lah. Okay. So benda tu boleh juga relate. Okay. Jangan asyik tengok pasal Nur Sajat je 24 jam. Okay. Senyum semua bila saya cakap Nur Sajat. Okay. Alright, so buka kamera, saya nak ambil gambar. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, so itu saja daripada saya. InsyaAllah saya rasa tutorial tu nanti saya tengok macam mana. Okay, I'll update dalam group chat nanti. So kita akhiri dengan tasbih kifarah dan suratul As. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Sama. Salam. Terima kasih, doktor. 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 Sama.